kecuali dia masuk ke alam barzah tadi. Dia tak boleh keluar alam barzah, duk jalan-jalan, cari makan, cari mi bandung di Tanjung Emas, tak ada. Dan kalau dia jahat, tak ada. Orang kata, oh roh dia akan tergantung-gantung di antara dunia dan langit. Lalu dia pun berkeliaran di atas muka dunia. Lalu jadilah dia hantu bonceng. Contoh. Jadilah dia pontianak sundal malam. Dan ini semuanya karut, tuan-tuan. Kalaulah roh itu jahat, dia sedang diazab di alam barzah, tak ada masa dan tak ada peruntukan, dia boleh kata cop-cop balik ke jauh. Dan kalau dia sedang nikmat, dia tak ada masa nak balik tengok astro macam-macam ada, tuan-tuan. Dia sedang sibuk melayani nikmat yang begitu hebat sekali. So itu kena betul dulu. Itu kena betul dulu. Baik, sekarang kita cerita tentang kubur tadi. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, jadi inilah dia akidah yang menyebabkan para sahabat kuat. Inilah dia cara yang Nabi redha, yang Nabi nak kita semua dapat cara yang sama. Tuan-tuan tengok, apabila sahabat ni dah ada benda ni, saya bagikan cerita, tuan-tuan. Tadi kita cerita fakta-fakta, kita bagi cerita. Saya ada 2 cerita. Nak tunjukkan betapa haibatnya para sahabat Nabi bila mana iman dia dan keyakinan dia tentang akhirat mendahului segala sesuatu. Maka apa jadi? Contohnya, seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah. Dia cerita pertama kita. Mungkin kita siapa yang tengok radio Archive tu dah dengar lah. Tapi ulang tu bagus juga. Benda baik ni kena ulang banyak kali tu. Benda jahat sekali sudah pandai. Benda baik 10 kali baru sekali pandai. So kita kena ulang banyak kali. Begini cerita dia. Ada seorang anak yatim piatu, kematian ibu bapa. Lalu dia masih budak lagi, masih budak, masih bulang, umur belum sampai 20, masih kanak-kanak, bukanlah remaja lah. Tapi kena mengurus adik-beradik dia. Lalu antara cara dan harta yang ditinggalkan oleh ibu bapa dia. Lalu apa dia nak buat? Dia nak buat fence. Dia nak buat apa nama tu? Pagar. Dia nak buat pagar di antara rumah dia dengan rumah orang sebelah. Ya? Orang sebelah ni banyak pokok kurma. Lalu dia takutlah adik-adik dia masuk kawasan orang sebelah, jadi masalah. Lalu dia nak buat pagar. Bila dia nak buat pagar dekat sempadan, betul-betul dia nampak adanya satu pokok kurma yang duduk betul-betul dekat sempadan. Bila dia nak buat tu, dia ada kena dia sama ada kena potong pokok ni atau dia kena masukkan pokok ni dalam pagar dia. Tapi tak boleh, pokok ni orang sebelah punya. Lalu dia pun tanya pada jiran dia. Dia kata, boleh tak kau izinkan aku untuk potong pokok ni? Jiran sebelah kata, tak boleh. Tak boleh. Kalau tak boleh, boleh tak engkau hadiahkan saja pada aku supaya aku boleh masukkan pokok engkau itu dalam kawasan rumah aku? Jiran kata, tak boleh juga. Pun tak boleh juga. Kalau begitu, budak ni kata, boleh tak kau jual sajalah pada aku, kita beli. Orang sebelah ni kata, pun tak mau juga. Tak mau saja. Ya? Lalu remaja ni menjadi terpinga-pinga lah macam mana nak selesai masalah. Lalu dia pun pergi jumpa Nabi, mengadu dekat Nabi. Ya? Maka Nabi pun suruh budak ni pergi panggil jiran dia. Jiran dia pun datang. Jiran dia pun datang. Jiran dia datang, maka Nabi tanya, betul tak apa yang budak ni cerita tentang pokok kurma kamu yang sebatang yang kamu sayang sangat tu? Betul? Ya. Maka Nabi kata, kalau gitu kamu berilah hadiah kat dia. Tak mau dia. Dengan Nabi pun sama jawapan dia. Kalau gitu kamu jual saja pada dia. Dia bukan tak ada duit dia dah. Nabi, dia kata, tak mau juga. Berikan dia potong, pun tak boleh. Ini hak aku tak benarkan. Maka Nabi kata, kalau begitu kamu jualkan pokok itu kepada budak ini dengan aku memberikan jaminan kamu akan mendapat satu batang pokok kurma di syurga yang besarnya. Kalau ada satu kumpulan pedagang nak berjalan kaki di bawah pokok itu, 100 tahun baru habis dia punya terkeluar daripada bayang-bayang pokok kurma itu. Itu punya besarnya pokok kurma tu, tuan-tuan. Apa jawapan jiran tu?
tak mau. Ui, dahsyat betul ni. Sebab itulah saya selalu cakap tuan-tuan, kita selalu sebut dalam TV ada sebut laukana bainana, betul tak? Kalaulah Nabi bersama kita, andai Rasulullah bersama kita, kita ingat kita ni terror lah. Kalau Rasulullah sama kita, kita mesti akan jadi hebat, ya? Orang mesti akan berkasih sayang, orang mesti akan tak ada jahat. Tuan-tuan, tengok tu jiran tadi tu, Nabi offer pokok kurma kat syurga pun tak mau. Jadi orang pada zaman Nabi ni bukan semua orang baik. Abu Jahal pun ada, ya? Ubay bin Salul pun ada, orang munafik. Orang lelaki biasa macam ni pun ada. Orang lelaki yang taat namanya sahabat pun ada. So bukan semua orang boleh jadi sahabat. Ada seorang badui, orang kampung, ya, Nabi ada pada zaman dia, tapi dia tak pernah teringin nak pergi jumpa Nabi selalu. Tuan-tuan, agaknya kalau Nabi ada dekat Kelantan, tuan-tuan nak pergi tengok tak? Kalau Nabi ada dekat Kuala Lumpur, tuan-tuan sanggup tak naik bas pergi jumpa Nabi SAW? Laukana bainana. Tuan-tuan kata, mestilah ustaz. Alah, itu belum ada. Kalau dah ada, nak pergi tengok? Tak mau dia. Tuan-tuan, apa yang menjadikan kita mau dan tak mau? Iman kita, tuan-tuan. Tengok ni tadi, macam ada seorang lelaki badui, dia tengah nak pergi haji. Dia nak buat haji ni, dia ada badanah. Badanah ni dalam bahasa Arab, dia bukan badan, tuan-tuan. Badanah ni lembu yang sedang ditanda untuk disembelih. Dia pun bawa lah, dia bawa pakai tali lembu ni. Maka Nabi pun jumpa dia, Nabi kata, irkibha, naik atas lembu ni. Dia kata, innaha badanah, ini lembu nak sembelih. Nabi pun cakap lagi, naik atas lembu tu, ini nak sembelih. Nabi cakap lagi, naik atas lembu tu, ini nak sembelih. Nabi tu cakap, wailak, celaka kau. Celaka tu orang kita takrif, tapi kalau ikut takrif yang betul dia, wailak tu maksud dia, oh malang lah kau ni, naik atas tu. Dia tak sedar ke itu Nabi yang cakap. Nampak tak? Agaknya laukana bainana, kalau Nabi ada dengan kita, agaknya kita jadi tak macam orang lagu ni. Nabi kata, tinggalkan riba. Tapi ustaz, nak tinggalkan dosa riba kena rugi RM20,000. Tinggalkan riba. Tapi susahlah nak pergi tukar dekat perbankan Islam. Tinggalkan riba. Tapi nak pergi bank tu panjang lah. Agaknya lah. Ada. Tinggalkan rasuah. Kalau tak ada rasuah, macam mana nak dapat bisnes? Tinggalkan rasuah. Tapi kalau tinggal rasuah, memang tak ada duit lah. Nak bayar zakat pun tak cukup nanti. Tinggalkan rasuah. Kalau tinggalkan rasuah, kita bisnes. Gulung nikah lah. Ada tak agaknya Nabi, kalau ada Nabi cakap, agaknya ada tak respons macam itu? Kan? Agaknya kita macam mana, tuan-tuan, kan? Haruan tadi jiran tadi ni, selalu orang kata tak mau. Dapat satu pokok kat syurga, tak heran. Agaknya kalau kita ditawarkan nikmat-nikmat syurga, kita hairan tak, tuan-tuan? Ya? Contohnya. Ingatkan saya, nanti saya sambung balik cerita tadi, ya. Sebab saya banyak nak pergi simpang sikit ni, ya. Simpang bypass sikit. Contohnya, katalah saya cakap pada orang perempuan malam ni, orang perempuan, kamu semua suka cantik tak? Suka tak cantik? Suka cantik tak? Suka tak dipandang cantik? Kanak-kanak tu menjerit, cantik bagi pihak mak dia, on behalf. Okay? Orang perempuan semua suka cantik. Baik, macam mana kalau Nabi kata, kamu tak boleh tunjuk kecantikan kamu kepada yang bukan mahram? Oh, ni tak sedap ni. Macam mana orang tak boleh tunjuk ni? Kita nak tunjuklah kita cantik. Oh, kita cantik, betis kita cantik, muka kita cantik. Kalau tak berapa cantik, nak bagi dia cantik. Sebab itulah yang nak kena pakai whitening. Nak bagi putih sikit, dah tak boleh nak pada putih, nak bagi putih. Lah muka saja putih, tangan tak apa nak putih. Bila kahwin suami kata, apa ni kena tipu ke aku? Kau pakai topeng ke? Oh sudah. Kemudian nak pakai apa lagi? Pakai botox, pakai newtox, macam-macam toksik semua ni. Botox tu maksudnya memang toksik lah. Alright? Nak tegangkan kulit, nak bagi hidung mancung, nak bagi mata tu galak, maka pakailah bulu mata palsu.
Nak bagi bibir tu nampak macam limau, maka pakailah gincu-gincu yang canggih manggih. Ya, tak puas hati dengan warna bibir yang Allah bagi, tak cantik macam mayat, dia kata. Maka tuan-tuan, Nabi Allah beritahu dan Nabi beritahu. Kalau tuan-tuan perempuan nak faham, perempuan buka dalam surah Waqiah. Dalam surah Waqiah, Allah ada beritahu apa akan jadi pada perempuan-perempuan solihah di atas dunia ni, yang sanggup menutup auratnya, yang sanggup menutup kecantikannya daripada dipaparkan kepada manusia yang bukan halal baginya. Maka di akhirat nanti Allah kata, "Tsumma ansha'na hunna insya'a faja'alna hunna abkara uban atraba." Itu dia. Dia janji ni Allah kata apa? Maka di hari akhirat nanti mereka perempuan-perempuan itu, mereka akan dibangkitkan dengan satu transformasi yang baru. Itu dia. Bukan transformasi ekonomi, tuan-tuan. Transformasi wajah dan rupa. Mana-mana wajah yang berjeragat tu puk, licin, licau semua. Mana-mana paha yang terlebih berat tu kecut, tuan-tuan, dan comel-lote jadi. Kulit-kulit yang dah pun menggendut tu tegang balik, tuan-tuan. Ya? Mana-mana mata yang tak berapa nak kena kedudukan dia tu comel balik. Dahi yang dah tak licin licin balik. Jadilah dia Nabi, Allah kata, urban atraba, dan umur dia yang sudah tua jadi muda remaja dara semula. Itu Allah cakap tu. Tapi ada perempuan zaman sekarang ni rare dengan tawaran Allah itu. Ramai tak yang tak peduli Ramai tak? Ramai tak yang tak peduli dengan tawaran Allah ni? Tak peduli aku walaupun jadi bidadari. Inilah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sahabat Nabi yang paling pandai menafsir Quran. Dia kata ayat ini ditujukan yakni al-adamiyat, perempuan-perempuan bumi. Lalu kalau kita baca pasal bidadari syurga itu ada dua kategori. Satu yang datang daripada negara bumi. Bukan daripada marikh, tuan-tuan, bukan. Daripada bumi. Dan yang kedua memang diimport khas, pemain import daripada syurga. Dan ulama sepakat beritahu, bidadari yang dibawa daripada syurga inilah yang lebih cantik berbanding bidadari daripada syurga. Tak mau jadi? Ramai orang tak mau jadi, tuan-tuan. Tu dia selamba, tak pakai tudung pun tak pakai. Tudung pun pakai, tapi pakai tudung saji atas kepala dia. Sebab tudung saji boleh nampak laut pauk, boleh nampak telinga, boleh nampak tengkuk, boleh nampak leher. Itu bukan tudung, itu tudung saji. Ada pula yang tak puas hati nak bagi nampak cantik, nak bagi orang tarik pandangan orang, dia pun pakai tudung alien. Tu alien, makhluk asing. Kenapa? Tudung ni, tudung yang bonggol tinggi, lebih tinggi, macam unta. Imam Nawawi kata, Imam Nawawi, imam yang hebat dalam mazhab Syafi'i, dia mati 676 Hijrah. Dia kata maksud bonggol tinggi yang Nabi sebut dalam hadis itu adalah ditujukan kepada mana-mana wanita, sama ada rambut dia ternampak atau dalam tudung dia, dan dia lebih tinggi, lebih kepala dia, tinggi daripada kepala. Maksudnya kalau wanita rambut panjang, kalau diikat memanglah tinggi, tapi jangan bagi tinggi daripada, terjungkit daripada kepala dia. Kalau terjungkit daripada kepala dia, dia masuklah dalam hadis Nabi yang mana Nabi kata perempuan-perempuan yang ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Mereka ini adalah perempuan-perempuan yang tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium bau syurga. Wa inna rihaha la yujad masirata kada wa kada. Dan bau syurga sangat bau, sangat jauh, kita boleh hidu bau dia pun dia tak dapat, maknanya begitu jauhnya dengan syurga. Tapi ada wanita hari ni, tuan-tuan, kita cakap hadis ni pun dia tak heran. Tak masuk syurga? Tak heran. Sebab aku ada rumah besar dekat Muar. Nak jadi bidadari? Tak heran pun. Tuan-tuan, apa masalah ni, tuan-tuan?
akidah, tuan-tuan. Keyakinan kepada akhirat, keyakinan kepada alam barzah itu betul. Inilah risalah utama yang Nabi bawa. Lebih utama daripada serban, lebih utama daripada jubah, lebih utama daripada janggut, lebih utama daripada kayu sugi. Itu semua sunnah. Tapi ini lebih utama. Sunnah yang the most important sunnah, ya, yang Nabi nak sangat. Sebab tu 13 tahun Nabi di Makkah membawa isu keyakinan, mengubah keyakinan para sahabat. Baik, jadi kita sambung balik cerita kita tadi. Jadi sahabat tak ada, sahabat lelaki tadi ni, jiran tadi ni, Nabi tawar pokok dekat syurga, dia tak heran. Maka bila Nabi tawarkan tu, ketika majlis tu ada beberapa orang sahabat juga bersama Nabi. Maka beberapa orang sahabat antaranya yang bernama Abu Dahdah. Abu Dahdah pun senyap, dia pergi kat tepi Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, tawaran kamu tadi tu tentang pokok tu terbuka pada semua orang ke kepada lelaki itu saja?" Maka Nabi kata, terbuka kat semua. Siapa yang dapat beli tu dan sedekahkan pada budak anak yatim ni, dapatlah. Maka dengan segera Abu Dahdah pun bercakap, "Hei lelaki, bagaimana pandangan kamu kalau aku sanggup?" Kau tahu tak kebun Abu Dahdah? Bustani Abu Dahdah. Ata'arifu bustana Abu Dahdah? Kamu tahu tak kebun Abu Dahdah? Maka lelaki ni kata, "Oi, siapa yang dekat Madinah tak kenal Abu Dahdah punya kebun? Semua orang tahu." Sebab apa? Sebab kebun dia antara yang paling hebat sekali dari sudut kualiti pokok kurma dia. Dia ada 600 pokok kurma dan buah dia yang paling berkualiti, dan dia paling dijaga. Ada sungai, ada banglo dia dekat situ, ada berlaku. Jadi Abu Dahdah pun kata, "Kalau kau tahu, apa pandangan kamu kalau kita buat exchange, tukar? Engkau beri aku pokok kurma satu batang kau tu, dengan gantian aku bagi kebun aku semua dengan rumah-rumah sekali." Lalu lelaki tersebut bagai tidak percaya. Dalam kepala ada pak. Dia pun tengok Nabi. "Ayuqal hadha?" Masuk akal ke ni? Masuk akal ke ni? Betul ke kau cakap betul? Serius ni betul ni? Betul? Maka dengan segera dia pun menerima. Nampak? Dia lebih gairah dengan tawaran dunia berbanding tawaran Nabi pokok dekat syurga. Bila Nabi kata dapat pokok kat syurga, apa makna tu tuan-tuan? Bukan pokok saja, kamu pun masuk syurga lah. Takkan pokok aku kat neraka, pokok aku kat syurga. Jadah hanya lagu tu, kan? Tapi lelaki ini, dia tak heran tawaran Nabi tentang pokok dan masuk syurga. Dia lebih suka dapat kebun Abu Dahdah, ada 600 pokok. Tuan-tuan, kalau kita kena tawaran lagu tu macam mana? Nanti kita habiskan cerita dulu, lepas tu kita semua story. Kemudian Abu Dahdah, bila dia dah berikan kepada lelaki ni sukalah. Dia kata, "Wah, bagus betul, satu batang pokok apa yang tak berguna tu dapat Abu Dahdah punya kebun." Maka Abu Dahdah lepas dia dapat pokok tu, dia pun kata pada pemuda, "Wahai pemuda, dengan bersaksi ke Rasulullah, aku hadiahkan pada kamu pokok ini supaya kamu boleh buat apa yang kamu nak buat tadi." Lepas tu dia pun senyum. Dia pun tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah sekarang ini aku sudah dapat pokok, satu batang pokok yang kau janjikan di syurga?" Nabi kata, "Tidak." Tidak pula. Kebun dah habis dah, tak dapat pula. Maka dia dah mula nak menangis. Maka Nabi kata, "Mana mungkin Allah bagi kamu satu pokok. Kamu dengan begitu murah hati bagi satu kebun. Allah pastilah akan beri yang lebih baik daripada kamu, daripada apa yang kamu beri. Takkanlah satu ya." Itulah gurauan Nabi. Sempat gurau lagi Nabi ni, tuan-tuan. Sahabat dah nak menangis dah. Nak nangis, dia pun beritahu, takkanlah satu Allah bagi. Maka Allah akan bagikan kamu satu kebun, dan di dalamnya ada pokok kurma yang tidak terkira banyaknya. Kau itu balasannya. Maka Nabi pun selepas tu memuji Abu Dahdah.
Nabi tengah puji ni Abu Dahdah punya amanah ni tuan-tuan. Dia bukan seronok dengan pujian. Oh bagus. Lagi. Dia tak salah tu. Dia terus nanti kejap Rasul aku nak keluar. Dia nak pergi keluar nak pergi apa? Nak pergi beritahu ahli keluarga dia supaya keluar daripada kebun itu. Kita bukan pemiliknya lagi. Ini kita tuan-tuan, kalau sewa kereta biarlah tuan rumah dia belum telefon, tuan kereta belum telefon, kita pakai sepoi-poi dulu. Kau Abu Dahdah bukan lagu tu tuan-tuan. Dia pergi cepat-cepat balik rumah. Dia pun kata, nak sampai rumah dia pun menjerit, ya Ummah Dahdah, wahai isteriku, ibu kepada Dahdah. Dia dah tu anak dia lah. Isteri dia pun dengar, labbaika ya Aba Dahdah, ya labbaik. Dia alu-alukan. Itulah bahasa Arab tu, labbaika wa sa'daik. Macam labbaik Allahumma labbaik. Itu satu kata-kata aluan, mengalu-alukan kepulangan suaminya. Macam itulah isteri solehah. Bukan balik-balik tak kat mana isteri dia tak tahu kat mana. Suami dah 20 minit, mana isteri tak sambut-sambut lagi. Tak. Jadi labbaik wa sa'daik. Maka Abu Dahdah pun balik. Abu Dahdah pun kata, ya Ummah Dahdah, laqad bi'tul bustan. Aku telah pun menjualkan kebun kita. Maka Ummu Dahdah pun kata, laqad bi'taha, kau dah jual? Liman, kepada siapa? Dan biman dengan apa sebagai gantinya? Macam. Lalu Abu Dahdah pun berkata, aku telah pun jualkannya dengan satu kebun di dalam syurga. Apa agaknya jawab isteri dia? Apa jawab isteri dia kata tuan? Macam mana kalau isteri suami-suami balik, mana kereta abang? Abang dah jual. Jual pada siapa? Jual untuk satu kereta di syurga. Ini betul jual kat syurga kan, jual kat bini nombor 2. Jadi tuan-tuan, maka Nabi SAW, Abu Dahdah pun beritahu. Ummu Dahdah pun dengan segera, Rabihal bai' ya Aba Dahdah. Ya Allah, Ummu Dahdah kata, untungnya perniagaan kita. Perempuan solehah juga rupanya. Bukan jenis yang bebel. Apalah jenis rupanya perempuan solehah. Untungnya perniagaan kita. Untungnya perniagaan kita. Untung-untung pun sekarang Abu Dahdah kata, mari cepat packing kita keluar. Mana anak-anak? Anak-anak dalam kebun tengah main. Maka Abu Dahdah kata, pergi panggil. Anak-anak dia pun panggil. Nak keluar dekat pagar, Abu Dahdah kata, nanti spot check dulu, tengok apa ada dalam poket. Anak dia pun keluarkan, ada kurma 2, 3, 4 putih. Dia duduk main kurma dekat kebun dia kan? Abu Dahdah pun kata, buang dia, jatuh, tinggalkan. Kenapa? Wahai Abah, aku telah jualkan dia. Dia bukan lagi milik kita. Milik siapa? Milik siapa? Abu Dahdah pun kata, milik Allah. Dia tak kata milik jirannya itu, tak ada. Dia kata dia nampak yang dia jual pada Allah. Inilah dia Allah kan. Ya Allah cakap, innallaha ashtara minal mu'minin bi anna lahumul innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah SWT telah membeli orang mukmin itu, jiwa mereka dan harta mereka, gantiannya syurga. Dan orang-orang beriman akan terliur dengan tawaran ini. Tapi orang-orang yang tidak beriman, iman mereka lemah, mereka tidak akan terliur sama sekali. Pedulikan dia. Pedulikan mereka dengan keyakinan dan kepercayaan mereka itu. Apa?